Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama hari ini dalam segmen esensi. Satu mesyuarat untuk memperkukuh serta memperkasakan unit terselaras pemantauan berkaitan isu 3R akan dilaksana bersama Ketua Polis Negara minggu depan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil memberitahu, mesyuarat bakal membincangkan unit pemantauan yang beroperasi 24 jam setiap hari. Ditegaskan isu berkaitan 3R tidak boleh disandiwara semata-mata kerana rakyat Malaysia berpegang utuh kepada prinsip kedua dalam rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Beberapa imbuhan tetap kepada penjawat awam bakal diumum dalam tempoh terdekat. Perdana Menteri memaklumkan beliau akan mempengerusikan mesyuarat pengurusan pertama pelarasan skim gaji itu minggu depan. Semua kementerian serta agensi diingat untuk memastikan setiap projek yang telah diumum dapat dilaksana segera. Perdana Menteri mahu sekiranya berlaku kelewatan, perkara itu perlu dimaklum kepada pihak berkaitan untuk tindakan lanjut. KPKT memohon kerajaan Kedah dan Kelantan menyegerakan proses penukaran hak milik tanah bagi membolehkan penyerahan rumah projek perumahan rakyat PPR kepada penerima yang layak. Timbalan Menteri mendedahkan PPR terlibat masing-masing PPR Kuala Nerang dan PPR Air Hitam di Jerlun, Kedah serta PPR Macang di Kelantan. Penjenamaan semula Kolej Tingkatan 6 kepada Kolej Pra-Universiti Kementerian Pendidikan dijangka selesai dalam tempoh terdekat. Proses menyaksikan perubahan bagi istilah pengetua dan guru penolong kanan kepada pengarah dan timbalan pengarah, manakala guru kepada pensyarah dan murid menjadi pelajar. Menurut Menteri Pendidikan, proses itu juga membolehkan pengarah Kolej Pra-Universiti diberi autonomi bagi pengambilan pelajar secara terus. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK dan rangkaian Universiti Teknikal Malaysia (AMTUN) menyumbang lebih 40% daripada guna tenaga TVET negara. Ia merupakan pencapaian besar dan mewajarkan program asasi TVET memperkenalkan tahun ini. Sehubungan itu, JPPKK menerima kemasukan 500 pelajar baru pada program asasi TVET sesi pertama 2023-2024 di kesemua 5 politeknik rintis. Pusat dialisis akan disediakan di Felda Ciku 3 bagi memudahkan peneroka yang mengidap penyakit buah pinggang mendapatkan rawatan. Perdana Menteri berkata ini kerana peneroka di tanah rancangan berdepan kesukaran untuk mendapatkan rawatan di hospital. Peruntukan RM200 juta diluluskan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bagi projek menambah baik jalan di beberapa kawasan perkampungan orang asli di Kelantan. Akui Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kementerian bersama pelbagai agensi di bawahnya komited untuk memastikan bantuan bagi pembangunan kumpulan sasar terutamanya orang asli tercapai. Rangkaian 5G di Pulau Pinang akan melebihi 80% liputan kawasan berpenduduk selepas siapnya semua infrastruktur komunikasi menjelang hujung tahun ini. Sasaran KKD kata Timbalan Menteri adalah untuk membangunkan 470 menara 5G di Pulau Pinang. Setakat ini yang telah siap dibina adalah 290. Pelaksanaan program jualan agro madani akan terus diperluas Fama Perlis dengan sasaran 56 program sehingga hujung tahun ini. Program bukan sahaja memudahkan pengguna memperoleh barangan keperluan pada harga lebih murah berbanding harga pasaran semasa, tapi juga meningkatkan pendapatan usahawan tempatan. Dibuka secara percuma kepada pengunjung sehingga awal September ini, harga tiket ke Galeri Rumah Lat setakat ini belum ditentukan lagi. Pengarah Lembaga Muzium Negeri Perak memaklumkan ia akan diumum kemudian. Sejak dibuka 9 Julai lepas sehingga semalam, lebih 11,000 pengunjung telah mengunjungi galeri itu. Pada 8 Julai lepas, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah berkenan merasmikan Galeri Rumah Lat.
Setelah setahun beroperasi secara dalaman, Hospital Pengajar Universiti Sultan Zainal Abidin HP Uniza menawarkan perkhidmatan klinik pakar kepada pesakit luar bermula hari ini. Untuk fasa pertama, HP Uniza ketika ini beroperasi 5 hari seminggu bermula Ahad hingga Khamis dengan kapasiti antara 100 hingga 150 pesakit sehari. 45 kematian akibat denggi dengan jumlah kumulatif 63,966 kes direkodkan dalam tempoh Januari hingga pertengahan Julai lepas. Angka itu menunjukkan peningkatan ketara berbanding tempoh sama tahun lepas iaitu 136.8% bagi jumlah kematian, manakala peningkatan sebanyak 129.2% bagi kumulatif kes. Datuk Seri Salahuddin Ayub yang sedang dirawat di Hospital Sultanabaya Halusta dilaporkan stabil. Maklumkan perkembangan itu, Menteri Kesihatan, Ahli Parlimen pula itu masih dirawat di ICU dengan pemantauan doktor pakar. SPRM Sabah menumpaskan sindiket penyamaran pegawai kanan Suruhanjaya itu dan pegawai kanan Menteri Dalam Negeri baru-baru ini. Mengesahkan perkara itu, Pengarah SPRM Sabah, Datuk S. Karunaniti turut mengharapkan orang ramai untuk tidak mudah percaya sekiranya ada individu yang memperkenalkan diri sebagai pegawai kanan awam. Pencarian seorang nelayan warga emas yang dilaporkan hilang dipercayai di Baham Buaya di Sungai Kampung Mas Nasib Kita Tawau Rabu lepas berakhir dengan penemuan mayat mangsa dalam perut seekor buaya. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Jamie Shin Ujin berkata, operasi mencari mangsa Adi Bangsa 60 tahun dilakukan bersama Jabatan Hidupan Liar. Jalan Forest City ke Tanjung Pelepas di Gelang Patah Johor runtuh selepas berlaku tanah mendap 2 petang tadi. Bagaimanapun, insiden tidak melibatkan kemalangan jiwa. JBPM melakukan pemantauan dan kes diserah kepada polis untuk kawalan lalu lintas. 4 unit kedai di tingkat 1 Terminal Rakin Central dekat Johor Baru Johor terbakar pagi tadi. Bagaimanapun, operasi perkhidmatan bas ekspres tidak terjejas. Kerajaan negeri menerusi Perbadanan Usahawan Johor Senin Berhad akan memberi sumbangan kecemasan berjumlah RM5,000 kepada peniaga premis yang terjejas. Siasatan dalaman dijalankan JBPM berhubung insiden helikopter miliknya yang terbabit kemalangan. JBPM menerusi kenyataan menyebut tindakan susulan akan diambil selaras dengan dapatan dan arahan serta prosedur semasa yang berkuat kuasa. Siasatan terperinci juga sedang dijalankan Biro Siasatan Kemalangan Udara bagi mengenal pasti punca kejadian. 5,197 kompaun dikeluarkan sepanjang penguatkuasaan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau di Perak dari Januari hingga Jun lalu. Kompaun melibatkan pelbagai kesalahan antaranya merokok di premis makanan dan tempat awam serta denda kepada pemilik premis yang gagal patuhi larangan merokok. Operasi diteruskan secara mingguan dan bulanan oleh pejabat kesihatan daerah seluruh negeri itu agar larangan dipatuhi. Sindiket memproses dan mengedar dadah tumpas dengan penahanan 2 individu bersama pelbagai jenis barang kes. Kejayaan pihak berkuasa itu menerusi 2 serbuan di Pulau Pinang dan Kedah. Beberapa ahli sindiket yang mempunyai kepakaran memproses heroin disyaki masih berada di sekitar Pulau Pinang serta negeri jiran kini giat diburu. Seorang individu tempatan disyaki terlibat kegiatan pengedaran dadah ditahan di sebuah hotel di Miri, Sarawak. Turut dirampas dadah jenis MDMA seberat 1.5 kilogram dianggar bernilai lebih RM29,000. Suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 20 motosikal disita dan 105 saman dikeluarkan dalam op motosikal di Kubang Pasu, Kedah semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, saman babitkan remaja berusia 14 hingga 18 tahun atas pelbagai kesalahan. Antaranya tiada lesen memandu, tidak memakai topi keleda dan mengubah suai kenderaan. Turut disaman ibu bapa yang membenarkan anak masing-masing menunggang motosikal tanpa lesen.
2,829 pegawai dan anggota polis bakal bertugas pada hari penamaan calon PRU DUN ke-15 di Pulau Pinang. Kesiapsiagaan pasukan keselamatan itu, kata Ketua Polis Negeri, bagi memastikan keselamatan terpelihara sepanjang tempoh berkenaan. Ops cantas juga telah dilancar sejak 2 hari lepas yang akan berterusan sehingga selesai PRU DUN ke-15. Rakyat Kelantan perlu bangkit melakukan perubahan bagi membolehkan negeri itu dimajukan dan terus membangun. Ini kerana Kelantan ketika ini tidak mampu membangunkan tanpa bantuan Kerajaan Persekutuan. Perdana Menteri berkata Kerajaan Kelantan dan Persekutuan perlu bekerjasama erat bagi menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi rakyat. Pembukaan stesen pengecas pertama Tesla Inc. di Malaysia menjadikan ekosistem otomotif tempatan lebih berdaya saing. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri juga percaya pembukaan stesen pengecas Tesla bakal membantu menyamai keyakinan dalam kalangan pelabur EV yang bukan sahaja berminat dalam kemudahan pengecasan tapi juga mengambil bahagian dalam keseluruhan rantaian bekalan. Kastam Kelantan berjaya merekodkan kutipan hasil hampir 100 juta ringgit sejak Januari hingga 22 Julai lepas. Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata kutipan itu menghampiri sasaran tahun ini iaitu sebanyak 207.19 juta ringgit. Sabah menyalurkan pertukaran 10 juta ringgit kepada Yayasan Usaha Maju tahun ini untuk kemudahan pinjaman mikro kepada golongan wanita. Selain dana, agensi kerajaan menyediakan kursus dan latihan perniagaan selain bantuan promosi dan pemasaran produk. Ketua Menterinya berkata peruntukan 6.17 juta ringgit juga disediakan bagi tujuan promosi produk di pasaran domestik dan antarabangsa. 15 juta ringgit pula disediakan bagi memperkasa program bantuan IKS, program pensijilan mesti dan halal. Kerjasama TNB dengan Central Medicare Sendirian Berhad memperkenalkan tenaga solar di Tapak Kilang dan asrama milik CMSB di Teluk Intan Perak membantu pembuat sarung tangan itu mengurangkan kos sehingga 72 juta ringgit dalam tempoh 25 tahun. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB mengakui pelaksanaan inisiatif teknologi hijau itu sejajar dedikasi kepada prinsip alam sekitar, sosial dan takbir urus ESG. TVET merupakan landasan baru ke arah pertumbuhan ekonomi yang menggalakkan kemahiran teknikal di samping menarik lebih banyak kerjasama multinasional dengan menawarkan peluang kerjaya. Presiden Persekutuan Majikan Malaysia berkata, individu yang mempunyai kemahiran teknikal berupaya mengharungi kemajuan teknologi yang banyak menyokong keperluan hari ini. Kerajaan berhaluan kiri pimpinan Perdana Menteri Pedro Sanchez berisiko kehilangan majoriti dalam pilihan raya awal Sepanyol. Menurut kajian, Parti Konservatif Parti Rakyat berkemungkinan besar menang pilihan raya walaupun tidak memperoleh majoriti mutlak. Pemimpin pembangkang konservatif Alberto Yunes dilihat perlu membentuk kerajaan dengan bantuan Parti Populis sayap kanan. China menyambung semula dasar tanpa visa selama 15 hari untuk warga Singapura mulai Rabu. Kenyataan Kedutaan China di Singapura menyebut dasar itu membenarkan warga Singapura yang memegang pasport biasa memasuki China untuk tujuan perniagaan, pelancongan, lawatan keluarga dan transit. Visa yang telah dikeluarkan kepada warga Singapura masih sah. Permohonan visa yang telah dibuat akan diproses seperti biasa. Presiden Joe Biden menyamakan Laksmana Lisa Franchetti untuk memimpin tentera laut negara itu. Ia bakal mencipta sejarah menjadi wanita pertama mengepalai pasukan itu dan anggota Ketua Turus bersama dianggotai 8 pegawai beruniform tertinggi yang menasihati Presiden mengenai isu-isu ketenteraan. Franchetti kini naib Ketua Operasi Tentera Laut juga pegawai dihormati yang berpengalaman luas dalam bidang ketenteraan.
Seorang individu bertindak menyerang sebuah bar di bandar San Luis Rio, Colorado, Mexico menyebabkan 11 pengunjung maut. Suspek dipercayai berang dihalau keluar kerana terlalu mabuk dan mengganggu pengunjung wanita melakukan serangan menggunakan Molotov cocktail. 4 daripadanya 11 mangsa maut adalah wanita, manakala 4 lagi pengunjung mengalami kecederaan. Suspek kemudian ditangkap oleh polis. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh manakala 18 lagi cedera dalam serangan udara Rusia ke atas bandar Odessa di Ukraine. 4 daripada mangsa yang cedera merupakan kanak-kanak dan dirawat di hospital. Serangan menyebabkan kerosakan infrastruktur, bangunan kediaman dan tempat ibadat di bandar berkenaan. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Syaril Salapuddin dan Farhatul Asyati Osman untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syaril Salam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, Tika Perpaduan Penuhi Harapan.